A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak yang berada di luar sana ataupun di rumah sana, sambutlah salam ukhuwah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, diam tak diam kita sudah berada pada malam 30 Syaban. Tinggal satu hari lagi kita akan bertemu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita untuk kita bertemu pada bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu peluang untuk kita menghapuskan segala dosa-dosa kita, peluang untuk kita meraih syurga Allah, untuk mendapatkan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat banyak, yang sangat-sangat berlipat ganda. Mudah-mudahan kita bersama orang-orang yang berjaya pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, pada kali ini kita akan bincangkan tentang Lailatul Qadar. Ya. Walaupun selalu kita dengar bila nak masuk bulan Ramadan, orang akan ceritakan tentang bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan, antaranya Lailatul Qadar, dan kita dah banyak kali kita dengar. Tetapi kali ini biarlah ianya menjadi satu peringatan buat diri kita. Walaupun ianya sudah dibincangkan, tetapi ianya menjadi satu peringatan untuk kita ingat, untuk kita lebihkan semangat untuk kita beramal di bulan Ramadan, untuk kita mendapat malam Lailatul Qadar. Jadi bersama saya ya, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Jadi apa yang kita akan bincangkan pada malam ini adalah bagaimana kita ingin mengejarkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, pertamanya kita kena lihat definisi Lailatul Qadar itu sendiri ya. Kita lihat Lailah. Lailah itu adalah bermaksud dalam kalimah bahasa Arab iaitu malam. Ya, jadi malam Al-Qadar. Qadar pula, apakah maksud Al-Qadar? Didefinisikan Al-Qadar itu daripada perkataan qadara, ya. Bermaksud kalau kita lihat selalu kita sebut ni dah takdir, ni takdir Allah. Dia ada sangkut paut. Bermaksud Lailatul Qadar itu adalah malam yang telah ditetapkan, malam yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah malam Lailatul Qadar. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan pula, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran pada malam mubarakah, Lailatul Mubarakah. Bermaksud Lailatul Qadar itu didefinisikan juga Al-Qadar iaitu malam kemuliaan, keberkatan. Kerana apa? Kerana kita tahu malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat istimewa. Jadi disebabkan itu dikatakan malam kemuliaan. Malah ditambah satu lagi definisi oleh seorang profesor, ya. Profesor Dr. Quraish Shihab daripada Indonesia. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, dalam wawasan Al-Quran, ditambah satu lagi definisi. Yang ketiga iaitu definisi bermaksud Lailatul Qadar dimaksudkan dengan sempit. Ya, apa yang dimaksudkan dengan sempit itu? Bila kita lihat Lailatul Qadar, malam itu sendiri para malaikat akan turun ke bumi. Ya, bukan satu malaikat, tetapi banyak malaikat akan turun ke bumi untuk mendoakan, untuk mengaminkan doa-doa kita, untuk mengangkat segala usaha amalan kita pada malam tersebut. Jadi keadaan di dunia itu begitu sempit. Itu yang telah dimaksudkan oleh Dr. Quraish Shihab di dalam kitabnya. Ya, jadi kita boleh katakan Lailatul Qadar ini adalah malam kemuliaan, malam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan malam itu juga keadaannya begitu sempit kerana turunnya malaikat ke bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk mengangkatkan segala amalan kita, untuk mengaminkan segala doa-doa kita pada malam tersebut. Jadi itu adalah definisi Lailatul Qadar. Dan kita simak kembali apa yang berlaku di sebalik Lailatul Qadar, sejarahnya, ya.
Kalau kita nak tahu sesuatu benda, kita kena tahu sejarahnya terlebih dahulu. Adakah ini pernah berlaku? Lailatul Qadar ini pernah berlaku sebelum ini. Apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Ya. Di sini ada pertanyaan, apa beza Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran? Kerana kita kata Lailatul Qadar adalah malam yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, dan nuzulul Quran juga kalau kita lihat maknanya penurunan Al-Quran. Jadi apa bezanya? Jadi kita lihat kat sini. Apa beza Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran? Bezanya, Lailatul Qadar adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran segalanya, menurunkan Al-Quran jumlatan wahidah. Bermaksud semuanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran itu daripada satu tempat ke satu tempat. Daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Daripada Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia. Kemudian daripada Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Ya, jadi yang peringkat yang pertama, fasa yang pertama tu diturunkan Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itulah malam Lailatul Qadar. Ya, kemudian diturunkan kepada Rasulullah, itulah nuzulul Quran. Ada mengatakan 17 Ramadan, ada mengatakan pada 21 Ramadan, ada mengatakan pada awal Ramadan, dan ada pula mengatakan luar daripada bulan Ramadan. Ya, yang penting Lailatul Qadar malam itu memang terjadi dan tidak ada khilafnya. Tidak ada khilafnya yang mana malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran jumlatan wahidah. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan dia turunkan jumlatan wahidah, secara semuanya diturunkan kepada Baitul Izzah. Itulah Lailatul Qadar. Nuzul Quran adalah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara munajaman, secara berperingkat. Jadi mulanya nuzul Quran tu dikatakan mulanya turun Al-Quran kepada Rasulullah terus sehingga ke 23 tahun. Ya, mengikut kesesuaian masa dan tempat. Baik. Jadi itu adalah perbezaan antara Lailatul Qadar dan juga nuzulul Quran. Ya. Kemudian kita lihat, ya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita lihat apakah kelebihan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni dia sangat istimewa. Ya, kalau kita katakan tadi Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran secara satu jumlah yang besar terus kepada Baitul Izzah. Jadi apakah kelebihan malam tersebut? Seperti biasa, kan, kalau kita fikirkan apa keistimewaan dia? Tak ada apa-apa istimewa pun. Allah turunkan Al-Quran daripada satu tempat ke satu tempat. Seperti kita nak belanja sesuatu, duit kita kat dalam bank. Letaklah dalam bank kita ada 2,000, kemudian kita nak belanja. Jadi kita keluarkan 2,000 daripada bank tu, kita transfer ke poket kita. Kemudian kita nak keluarkan, nak belanja, bukan kita belanja terus sekali pok 2,000, tapi kita belanja sedikit demi sedikit. Selama sebulan, sampailah dapat gaji lagi, barulah ditambah lagi. Ya. Jadi ibaratnya seperti itu. Keistimewaannya dalam dalam malam Lailatul Qadar yang dikatakan dalam surah Al-Qadar tu sendiri, kita tahu, ya. Kita tahu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat baik daripada 1,000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar keistimewaannya adalah kebaikannya lebih daripada 1,000 bulan. Ya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya kalau kita mengamalkan amalan pada satu malam, kena pula pada malam Lailatul Qadar, amalan kita itu ibarat 1,000 bulan. Banyak tu. Ya, maknanya kita lakukan satu amalan tetapi digandakan sebanyak 1,000 kali. Allahu Akbar. Kenapa ya? Kalau kita lihat kenapa sebulan? Kita tanya, kenapa sebulan? Kenapa 1,000 bulan? Apa keistimewaannya 1,000 bulan ni?
Kalau kita lihat sejarah ataupun secara logiknya kita fikir, walaupun ada disebutkan dalam hadis tetapi hadis ini daif, tapi kita lihat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis daif ini, kita lihat Rasulullah lihat pada ketika itu usia manusia terlebih dahulu. Usia mereka hidup di dunia ini lebih daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita tahu average-nya, puratanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hidup di dunia ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. Ada yang kurang daripada itu, ya. Tetapi umat terlebih dahulu mereka hidup di dunia ini lebih daripada ratusan tahun. Jadi disebabkan itu, kalau kita fikir secara logiknya, kita hidup, contoh kita hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun di dunia ni, nak bandingkan amalan kita dengan mereka yang hidup ratusan tahun, 200 tahun, 300 tahun, amalan manakah yang lebih banyak? Pastinya kalau mereka mengamalkan kehidupan amalan yang baik dalam kehidupan mereka selama 200, 300, 400 tahun, bermakna amalan mereka lebih daripada amalan kita. Dah tentu kalau amalannya lebih daripada amalan kita, maka mereka layak masuk syurga. Betul tak? Tapi kita macam mana? Ni kita kena tanya diri kita. Layak ke tidak kita masuk syurga kalaulah amalan kita tak setanding mereka? Jadi disebabkan itu, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar. Malam yang sangat istimewa, yang mana bila kita lakukan amalan digandakan sebanyak 1000 bulan. Disebabkan itu, bila kita dapat malam Lailatul Qadar, dia akan fight dengan umat yang terlebih dahulu. Jadi maknanya bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di mahkamah Allah, bila digandakan ataupun bila dalam dacing Allah Subhanahu wa taala, akan berat amalan kita setanding dengan mereka, maka layaklah kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian itu adalah keistimewaan yang ada dalam Lailatul Qadar. Dan kemudian kita tanya, adakah Lailatul Qadar ini sekali sahaja? Kalau sekali sahaja bermakna daripada umat Nabi Muhammad daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila berlakunya Lailatul Qadar, sekarang dah tak ada. Ya, kalau ianya berlaku sekali sahaja. Tapi kita tidak tahu. Ya, tetapi yang pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, Lailatul Qadar ini berterusan hingga ke hari kiamat. Jadi ini peluang untuk kita. Jangan kita tunggu. Ya, contoh, Lailatul Qadar ni memang sampai hari kiamat. Tak apalah, mungkin tahun depan, 2 tahun depan barulah kita kejar. Tahun ni tak payah. Jangan begitu. Kerana kita tak tahu bila kita hidup lagi ataupun tidak. Ya? Sama ada malam ni kita tidur, besok kita tak tahu kita dapat sedar ataupun tidak. Jadi jangan kita lepaskan peluang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bertemukan kita dengan Ramadan kali ini, dan Ramadan kali inilah kita dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ya? Apatah lagi kalau bila orang itu dapat Lailatul Qadar pada tahun ini, kemudian tahun depan dia dapat, tahun lagi satu dia dapat. Allahu Akbar. Sungguh manis kehidupan ataupun manis ibadah dia. Ya? Jangan kita anggap kita dapat sekali Lailatul Qadar, alhamdulillah dah cukup. Tidak. Kalau boleh kita kejar lagi. Kalau boleh kita kejar untuk mendapatkan kebahagiaan, kemanisan ibadah kita. Ya? Jadi itu adalah sangat-sangat penting. Bulan Lailatul Qadar ini, malam Lailatul Qadar bukanlah sekali tetapi hingga ke hari kiamat. Jadi rebutlah, ini peluang kita. Ya? Inilah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmatnya kepada kita, rahmatnya kepada kita, supaya kita dapat mengejarkannya. Tidak kira siapa sahaja, sama ada awak ni orang yang berdosa ataupun tidak, sama ini awak lakukan dosa tidak banyak, sama ada awak ini tak pernah lakukan dosa dan sebagainya. Tapi Lailatul Qadar ini apabila orang itu dapat, maka dia akan dapat. Ya? Jadi kita kena usaha. Bagaimana kita nak usaha? Kita kena usaha gigih, bersungguh-sungguh pada Ramadan kali ini untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Caranya, bagaimana kita nak mempersiapkan diri kita untuk kita mengejar Lailatul Qadar? Kita lihat
Bila masuk bulan Ramadan, kita bersedia. Bagaimana kita bersedia? Rasulullah SAW kata, bersabda dalam hadisnya, kita berpuasa lebih pada bulan Sya'ban. Kenapa? Kerana kita mempersiapkan diri kita sebelum kita masuk bulan Ramadan. Jadi, ianya tidak terkejut. Kita tidak pernah puasa, tiba-tiba kita nak puasa. Kadang-kadang ia boleh, memang boleh, tetapi dia boleh terkejut. Ya, jadi disebabkan itu kita praktis terlebih dahulu. Kita siapkan diri kita. Kita berpuasa pada bulan Sya'ban sebanyak mana yang mungkin. Kemudian kita masuk bulan Ramadan, kita berpuasa, tak ada apa-apa efek. Tidak terkejut. Maksud efek itu adalah negatif efek. Jadi kita tak terkejut bila kita masuk bulan Ramadan, kita dah bersedia. Jadi begitu juga bila kita nak menyambut ataupun kita nak sambut kedatangan Lailatul Qadar, kita kena bersedia. Jadi macam mana kita bersedia? Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, Rasulullah SAW sebutkan kepada sahabatnya, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang bulan Ramadan. Ya, besok 1 hari lagi ni. Syahrun mubarakun, bulan yang sangat barakah. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan pada bulan Ramadan itu berpuasa. Jadi amalan yang utama bila masuk bulan Ramadan, kita kena berpuasa. Itu yang pertama. Tuftahu fihi abwabal jannah. Terbuka pintu syurga itu, terbuka luas untuk mereka yang berusaha. Wa tughlaqu fihi abwabal jahim. Dan tertutup pintu neraka. Telah tertutup. Allah Subhanahu wa taala tutupkan pintu neraka. Jadi bulan Ramadan ni adalah bulan yang sangat istimewa. Jadi kita kena berusaha pada bulan Ramadan. Kita tahu Lailatul Qadar ini berlaku pada 10 malam terakhir. Jadi 20 malam yang pertama tu kita siapkan diri kita. Kita berpuasa. Kerana apa? Kita tahu pada bulan Ramadan langit, pintu syurga Allah Subhanahu wa taala terbuka luas. Pintu neraka tertutup rapi. Jadi itu peluang adalah peluang untuk kita. Wa tughallu fihi asyayatin. Dan pada bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala mengikatkan syaitan-syaitan. Jadi ini peluang untuk kita bila kita beribadah tak ada gangguan. Selalunya kalau kita ibadah ada sahaja gangguan. Bila kita nak buat kebaikan ada sahaja gangguan. Sering dibisikkan oleh syaitan, jangan lakukan kebaikan. Kalau kau lakukan kebaikan ini apa yang kau dapat dan sebagainya. Menimbulkan rasa was-was diri. Tetapi dalam bulan Ramadan terikatlah syaitan. Maka inilah peluang untuk kita berusaha, kita beribadah dengan tanpa gangguan. Jadi ini adalah peluang kita. Peluang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Fihi lailatin khairin min alfi syahr. Dalam bulan Ramadan tersebut ada satu malam, malam itu yang sangat baik daripada 1000 bulan. Lihat dengar di sini. Man hurima khairaha, barang siapa yang diharamkan kebaikannya, faqad hurima. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan kepada dia untuk mendapat Lailatul Qadar. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bukanlah daripada orang yang diharamkan daripada mendapat Lailatul Qadar. Na'udzubillah. Jadi bila masuk bulan Ramadan, kita kena berpuasa, kita kena lebihkan amalan ibadah kita, tingkatkan amal ibadah kita untuk kita mendapat Lailatul Qadar. 20 malam yang pertama, kita usaha apa yang telah disuruh, iaitu berpuasa, beribadah, solat jangan tinggal, lebihkan berzikir dan sebagainya. Buat kebajikan, kongsikan makanan bersama orang-orang yang memerlukan, banyak infak dan sebagainya. Banyak amalan yang kita boleh lakukan pada bulan Ramadan, kerana bila kita lakukan pada bulan Ramadan, pahala itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berapa yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan, kita terima. Pokoknya ianya rahsia antara seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dengan Malik, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu rahsia. Hatta malaikat sendiri pun tidak tahu berapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran kepada hambanya. Jadi ini adalah peluang kita. Peluang yang datang setiap tahun. Kalau kita tidak ambil peluang ini, kita tak tahu sama ada kita bertemu dengan peluang tahun depan ataupun tidak. Jadi nak kena ingat Baik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda
Man qama lailatul qadri, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ini, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh mengharapkan ganjaran daripada Allah, mengharapkan dosanya terampun, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Telah terampun, ya, akan diampunkan dosa-dosanya tahun lalu, dan juga ada hadis mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Kalau kita berpuasa dengan penuh gigih, ya, kita lakukan amal ibadah dalam bulan Ramadan dengan penuh sungguh-sungguh, kita mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan dengan penuh keimanan, dengan rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahawa kita ini adalah insan yang lemah. Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling segala-galanya, milik segala-galanya, kekuatan dan sebagainya. Ya, bila kita lakukan demikian, insya-Allah dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu adalah kelebihan di dalam bulan Ramadan, yang mana malam Lailatul Qadar itu adalah sebaik-baik malam, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga pada malam tersebut, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam tersebut, keistimewaannya, Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh malaikatnya semua turun. Bukan sahaja malaikat, tanazzalul malaikah warruhu fiha. Warruh ini di dalam tafsir Al-Quran mengatakan iaitu Jibril alaihi salam. Ya. Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril alaihi salam dan juga para malaikat untuk turun ke bumi Allah Subhanahu wa taala, seperti dikatakan dalam definisi yang tadi. Bila turunnya malaikat, malaikat akan mengaminkan doa kita. Ya, akan mengangkat amalan kita semua, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam tersebut, apabila kita mendapat malaikat Allah Subhanahu wa taala mengaminkan doa kita, ianya adalah sangat istimewa. Ya, bermakna kita mendapat Lailatul Qadar. Apabila kita mendapat Lailatul Qadar, kita rasa kemanisan ibadah itu. Kita rasa seronok sangat beribadah. Jadi itu adalah keistimewaan pada pada malam Lailatul Qadar. Ya. Sama juga dalam hadis yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan keistimewaan pada bulan Ramadan dan juga keistimewaan pada malam Lailatul Qadar. Pada siapa yang mengamalkan betul-betul, maka dia akan mendapat Lailatul Qadar. Kepada siapa yang mengamalkan secara sungguh-sungguh, akan diampunkan dosa-dosanya. Ya. Jadi kita akan ingat ini. Ini adalah satu peringatan buat diri kita. Bukannya kita berpuasa, kita lakukan amal ibadah pada bulan Ramadan saja-saja. Tidak. Tapi bila kita ingat bahawa bulan Ramadan ni adalah bulan yang special. Bulan Ramadan kita tahu diampunkan dosa kita. Bulan Ramadan kita tahu terbuka luasnya pintu langit syurga Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan kita tahu tutupnya pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan kita tahu syaitan-syaitan diikat. Bila kita lakukan amal ibadah dengan bersungguh-sungguh, maka kita akan merasakan kemanisan ibadah itu. Ya. Jadi ini adalah satu peringatan buat diri kita. Apa yang kita harus lakukan untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar? Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan pada bulan Ramadan, iaitu beliau sering berdoa. Sebelum kedatangan Lailatul Qadar, beliau sering berdoa. Hatta bila malam Lailatul Qadar itu sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sering kita dengar setiap malam bila kita ke masjid, kita selalu dengar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Imam akan baca doa tersebut. Walaupun keadaan sekarang circuit breaker, kita tidak mampu, kita tidak boleh ke masjid, kita boleh lakukan di rumah. Kita banyakkan berdoa dengan doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Apa maksudnya? Ya Allah, innaka afuwun. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya engkau ini adalah Maha Pengampun. Tuhibbul afwa.
engkau cintakan kepada keampunan. Fa'fu anni. Okey, ataupun fa'fu anna. Maka ampunkanlah dosa-dosa kami ataupun dosa-dosaku. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering baca doa ini pada bulan Ramadan untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Ya Allah, engkaulah sesungguhnya engkau ini adalah pengampun dan engkau cintakan kepada pengampunan. Maka engkau ampunkanlah kami. Ya. Ingat doa itu. Baik. Selain daripada itu juga, pada 20 malam yang pertama, 20 Ramadan, 20 hari yang pertama itu kita lakukan amal ibadah secara berterusan. Ya, jangan kita rasa kita buat hari ini kemudian esok kita tidak buat. Jangan. Kalau boleh kita beristiqamah daripada awal Ramadan sehinggalah masuk 20 malam Ramadan. Konsisten. Kemudian bila masuk 10 malam terakhir itu kita lihat, kita cuba lakukan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, yajtahidu fil ashril awakhir. Dia bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadahnya dengan penuh kesungguhan. Ma la yajtahidu fi ghairihi. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengamalkan ataupun bersungguh-sungguh pada hari-hari lain. Bukan nak kata hari lain Rasulullah tidak bersungguh-sungguh, tidak. Hari lain Rasulullah bersungguh-sungguh. Tetapi 10 malam terakhir ini Rasulullah lebihkan kesungguhan dia. Kenapa 10 malam terakhir? Kerana kita tahu 10 malam terakhir adanya malam Lailatul Qadar. Jadi disebabkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada 10 malam terakhir itu, idza dakhala al-ashru, bila masuk 10 malam terakhir itu, syadda min zarah. Syadda mi'zarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengencangkan kainnya. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhi wanita, menjauhi isterinya. Bermaksud 10 malam terakhir itu bukanlah malam untuk hure-hure, tidak, tetapi malam untuk beribadah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir. Itu yang pertama. Rasulullah melakukan syadda mi'zarah, ya, mengetatkan kainnya. Wa ahya lailah. Dan Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Bagaimana dia nak hidupkan malam dia? Sering bangun malam, sering doa kepada Allah, sering lakukan solat tahajud, solat hajat dan sebagainya. Ya, bermaksud kita menghidupkan malam kita. Ada orang dia hidupkan malam tapi siang dia matikan. Itu kalau boleh kita elakkan. Ya, kalau boleh kita seperti yang dikatakan tadi, daripada Ramadan yang pertama, daripada kita bangun sahur, kemudian kita lakukan amal ibadah, biarlah ianya konsisten sampai ke hari ke-30. Jangan kita lakukan pada 20 hari yang pertama sahaja. Kemudian masuk hari 21, kita hidupkan malam, kita matikan pagi kita. Tidak. Ya? Rasulullah SAW lakukan daripada awal Ramadan sampai ke 30 Ramadan, siangnya lakukan secara konsisten, ditambah. Bila masuk 21 malam, ditambah malam itu dengan amal ibadah. Ya, jadi kita kena lakukan sama macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Bermaksud Rasulullah menghidupkan malamnya. Tidak kiralah kalau rasa kita rasa mungkin kita diganggu nak solat tu rasa macam malas, kan? Tetapi kita boleh lakukan amalan yang lain. Contoh, kita boleh berzikir, kita boleh membaca Al-Quran, kita boleh sering mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan malam itu kita pasang langsir kerana kita nak sediakan untuk masuknya hari raya. Tidak. Ya, kalau nak lakukan itu kita boleh lakukan pada siang hari. Ya, malam kita hidupkan. Kita hidupkan dengan amal ibadah. Yang ketiga Rasulullah lakukan wa aiqadha ahlah. Rasulullah SAW bukan sahaja melakukan amal ibadah ini seorang diri, malah Rasulullah kejut ahli keluarganya. Bermaksud Rasulullah SAW bila melakukan amal ibadah, bila inginkan ganjaran daripada Allah, bukan sahaja untuk dirinya, malah diajak sama keluarganya. Ya, jadi kehidupan kita di dunia ini berkeluarga, lebih-lebih lagi circuit breaker, kita tak boleh keluar ke mana-mana. Kalau kita nak keluar pun untuk benda-benda yang important saja, malah 10 malam terakhir ini kita hidupkan
kita kejut sekali ahli keluarga, sama-sama kita hidupkan malam kita. Ya, bukannya kita bangun satu keluarga, kita bangun kemudian kita enjoy tidak. Ya, kita bangun kita tengok movie tidak. Kita hidupkan, kita kejutkan isteri kita kejutkan suami kita kejutkan anak-anak kita, kemudian kita lakukan solat berjamaah, kemudian kita zikir beramai-ramai, kemudian kita baca Al-Quran bersama-sama. Inilah kita hidupkan malam kita bersama ahli keluarga kita. Ya. Jadi inilah kelebihan malam Lailatul Qadar. Apa yang harus kita lakukan tadi? Kita kena lakukan bagaimana Rasulullah SAW menghidupkan 10 malam terakhir. Ya, memperketatkan kainnya. Bermakna memang tidak apa orang kata tu, fokus, ya, fokus lebih kepada melakukan amal ibadah. Kemudian menghidupkan malamnya, kemudian sama-sama mengajak ahli keluarga. 10 malam terakhir lebih daripada 20 malam yang terawal. Jadi itulah kita mempersiapkan diri kita untuk kita mendapat Lailatul Qadar. Disembunyikan, dirahsiakan. Bila Lailatul Qadar dirahsiakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin manusia berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Kalaulah kita dah tahu pada malam, kita tahu malam ganjil. Tapi contohnya kalaulah kita tahu pada 21 malam, 23 malam, 25 malam, 27, 29, ya, secara spesifiknya kita tahu, Lailatul Qadar berlaku pada 27 malam. Daripada 1 Ramadan hingga ke 26 Ramadan, pastinya kita tidak bersungguh-sungguh. Bila masuk 27 malam, barulah kita bersungguh-sungguh. Jadi ini adalah keistimewaan kenapa dirahsiakan. Seperti dirahsiakan ajal maut kita. Supaya kita sentiasa bersedia, supaya sentiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu bila ajal maut kita, contohnya kita tahu tahun depan kita akan meninggal, tahun ni kita kalang kabut kita beribadah, sebelum-sebelum ni kita lepaskan. Jadi ini adalah satu hikmah, ya, kelebihan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala merahsiakan bila malam Lailatul Qadar. Jadi ingin saya ingatkan lagi kepada anda tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang telah disebutkan tadi. Bila datangnya bulan Ramadan, bila datangnya bulan yang penuh barakah, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada kita untuk kita berpuasa. Ya, kita kena berpuasa pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan tersebut juga ingat terbuka pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan itulah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan segala-galanya pada bulan Ramadan untuk kita kejar. Ya, jadi terbuka pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tertutup pintu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala tak nak seorang daripada manusia masuk ke dalam neraka. Amin. Na'udzubillah. Ya. Jadi pada bulan Ramadan itu tertutup pintu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Juga pada bulan Ramadan kita kena tahu bahawa syaitan diikat. Jadi kita dapat ibadah secara total ataupun secara bersungguh-sungguh. Pada bulan Ramadan juga terdapat malam yang sangat baik daripada 1000 malam. Yang sangat baik daripada 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadar. Ingat Rasulullah SAW mengatakan, Man hurima fihi faqad hurima. Barang siapa yang telah diharamkan Lailatul Qadar kepadanya, maka akan diharamkan. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak tergolong bersama yang diharamkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita tergolong bersama orang yang mendapat kemanisan ibadah. Ya, kemanisan ibadah, kita mendapat Lailatul Qadar, yang mana bila kita mendapat Lailatul Qadar, kita rasa ibadah kita ini, kita rasa seronok untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kali ini kita mendapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukuplah setakat ini sahaja, ya. InsyaAllah sama-sama kita doa supaya Ramadan kali ini adalah Ramadan yang lebih baik buat diri kita, lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah. Bulan Ramadan kali ini kita mendapat
Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan kali ini kita lakukan dengan penuh kesungguhan dan juga kita diampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Saya berpada setakat di sini sahaja dan saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang mana akan berlaku esok insya-Allah. Esok malam kita sudah mula tarawih, maka lakukanlah amal ibadah itu, hidupkanlah bulan Ramadan secara berkeluarga, lakukanlah solat tarawih berjamaah bersama keluarga di rumah. Ya, mudah-mudahan dengan kita lakukan dengan keluarga kita, bukan sahaja kita mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, malah kita juga mendapat keakraban secara menyeluruh dengan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya berpada setakat di sini saja. Selamat menyambut bulan Ramadan. Insya-Allah kita bertemu selepas Ramadan, iaitu pada bulan Syawal. Kita akan terus dengan kuliah online kita. Ya. Kita berpada setakat sini saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian yang telah diberikan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan juga surah wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.